Baik. So, kita akan bincangkan tentang penduduk di Malaysia. Okey. Cikgu nak tanya, tempat asal awak ataupun kampung yang pernah awak balik ke ataupun mana-mana tempat awak pergilah. Ya, contoh cikgu tanya, Syahmi Nasri. Ya, cikgu. Baik. Bila awak balik kampung, kampung awak di mana? Sungai Besar. Sungai Besar. Okey. Bagaimana penduduk di situ? Ramai ke sedikit? Sedikit saja. Sedikit. Awak tahu tak berapa ramai orang di situ? Tak. Tak tahu. Tapi sedikitlah maksud awak. Okey, baik. Off mic. Irfan. Irfan, Ya, saya cikgu. kampung awak di mana? Melaka. Melaka. Melaka tu besar. Di mana Irfan? Melaka Pindah. Dekat mana? Melaka Pindah. Okey. Ramai ke tidak orang di situ? Tak tahu lah. Tak tahu. Tapi bila awak, itu kampung kan? Bukan bandar kan? Okey, baik. So, bila kampung ni selalunya penduduk dia tak ramai. Okey? Baik, kenapa cikgu tanya okey, boleh tutup mic tu Irfan. Kenapa cikgu tanya pasal penduduk ni? Kenapa ramai, kenapa sedikit? Ya? Irfan, dah off mic? Okey, good. Baik. Sebab kita nak tahu penduduk di Malaysia ni taburannya macam mana. Taburan ni bermaksud di mana mereka berada di Malaysia ni. Yang mana ramai penduduk, yang mana penduduknya sedikit dan sebagainya. Jadi kalau awak tengok buku teks, taburan penduduk Malaysia ini terbahagi kepada 3, iaitu padat. So padat ini dalam 1 kilometer persegi ada lebih daripada 200 orang. Maknanya sangat padat. Okey? Banyak sangat orang dalam itu. Contohnya bandar-bandar utama macam Kuala Lumpur, Kuching, Johor Bahru. So 1 kilometer persegi ada ramai lebih daripada 200 orang. Contoh terbaik awak tengok Taman Medan. Okey? 1 kilometer persegi cikgu rasa lebih daripada 200. Sangat-sangat ramai. So Taman Medan ialah kawasan padat penduduk. Okey? Baik. Yang kedua ialah sederhana. Okey? Sederhana kepadatannya, iaitu 1 kilometer persegi antara 50 hingga 200 orang sahaja, tak lebih. Tak kurang daripada 50, tak lebih daripada 200. So itu kita panggil sederhana bagi 1 kilometer persegi, bagi setiap 1 kilometer persegi. So tempat-tempatnya macam mana? Bandar-bandar kecil sedikit macam Tumpat di Kelantan, Dungun di Terengganu dan juga Felda Tunku. Ini Felda Tunku kat mana? Awak kena cari. Okey, so itu yang kedua. Yang ketiga ialah jarang. Maksudnya bagi 1 kilometer persegi, setiap kilometer persegi ini orang di dalamnya tak lebih daripada 50 orang. Sedikit sangat. Okey, so kawasan-kawasannya ialah Tasik Banding, Kuala Tahan dan Kapit. Di mana Kapit? Siapa tahu? Bukan Kepit ya, Kapit. Siapa tahu Kapit tu di mana? Asfarina Kasih. Tak tahu cikgu. Tengok buku teks. Ada dalam buku teks. Jangan cakap tak tahu je. Satu amanah kena tahu. Okey, di mana Kapit? Tengok buku teks. Asfarina. Terengganu. Kan? Sarawak. Yes, Nur Syamimi. Kapit di Sarawak. Kuala Tahan di Pahang. Tasik Banding di mana? Buku teks ada. Cek buku teks. Perak. Perak. So kawasan itu ialah kawasan yang jarang penduduknya. Jadi awak kena ingat taburan ni cuma ada 3 sahaja. Padat, sederhana dan jarang.
Baik, yang cikgu nak tunjuk ni ialah formula. Awak tak perlu tahu formula tapi awak tak perlu hafal formula. Cuma awak kena tahu ada formula nak mengiranya. Jadi bagaimana nak mengira penduduk ni padat atau tidak? So kita ada formula. Formula dia ialah kita ambil jumlah orang dalam kawasan itu, contohnya Petaling Jaya, kita bahagikan dengan keluasannya kilometer persegi. Maka kita dapatlah berapa orang bagi setiap kilometer persegi. Tahulah dia padat ataupun tidak. Ingat ya, yang pertama padat lebih 200 orang, sederhana antara 50 hingga 200 dan jarang kurang daripada 50. So ini awak kena tahu ni. Sebab lepas tajuk penduduk di Malaysia, kita akan pergi kepada penduduk di Asia Tenggara. Jadi awak kena tahu apa maksud dia padat, sederhana, jarang. Okay, next. Baik. Jadi bila taburan yang berbeza-beza ni, apa yang mempengaruhi dia? Faktor fizikal yang pertama. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. So apa dia? Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi mempengaruhi di mana manusia berada. Contoh, yang pertama tengok tanah pamah. Tanah pamah ni tanah yang rata dan luas. Cikgu nak tanya. Khairul Hakimi. Khairul Hakimi. Ini jawab ni. Mana Khairul Hakimi, ada tak? Depan cikgu. Dia mut. Dia pergi basuh kain? Dia tutup mic. Dia tutup mic pula. Khairul Hakimi. Kalau mic rosak, cikgu nak awak type. Kimi, jawab Kimi. Jangan lagi. Mana Hakimi? Cikgu rasa tadi Hakimi bersuara tadi. So mic dia okey lah. Melainkan dia pergi tempat lain. Okey, Nabil. Nabil? Ya. Very good. Okey. Semasa bentuk muka bumi, cikgu dah ajar tentang 4 bentuk muka bumi ini. Tanah pamah, tanah tinggi, saliran pinggir laut. Tanah pamah, berapa ketinggian dia? Ingat ke tidak? Siapa tahu berapa ketinggian tanah pamah? Nabil ingat tak? Nabil. Tak ingat je. Awak ni baru belajar tak ingat. Macam mana nak periksa ni? Siapa ingat tanah pamah? Saya. Ya, siapa tu? Fakrisa. Okey, berapa ketinggian tanah pamah? Kurang dari 180 meter dari aras laut. Ya Allah, betul, tepat sekali. Nabil, ingat. Okey, nak periksa nanti macam mana ni? Okey, so tanah pamah dia kurang daripada 180 meter. Jadi dia rendah. Bila rendah, hampir rata, senang sesuai untuk kegiatan ekonomi dan pertempatan. Ingat, kegiatan ekonomi bermaksud kegiatan yang mendatangkan duit. Bukan kerja macam cikgu atau polis ataupun bomba ya. Itu bukan, itu perkhidmatan. Macam cikgu bagi perkhidmatan. So kegiatan ekonomi ni selalunya pertanian. Ya. Okey, baik. So sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi dan pertempatan. So ekonomi of course dataran, Kedah, Perlis. Contohnya, tanam apa di dataran Kedah, Perlis? Padi. Padi, yes. Baik, pertempatan, tempat tinggal. Contohnya, senang cerita, ambil bandar-bandar besar, ibu negeri ataupun bandar-bandar utama. So, Seremban, Petaling Jaya. Ya Allah, cikgu tulis 2 kali Seremban. Okay, so Seremban, Petaling Jaya, Subang Jaya, Rawang, apa-apa lagi lah. Alustar. Okay, baik. So, itu ialah tanah pamah mempengaruhi. Jadi bila tanah pamah mempengaruhinya, orang akan datang ramai duduk dan menjadi penduduk padat. Okay, yang kedua, tanah tinggi.
Ini tolong dengar sebab ramai orang tak faham apa itu darjah ketersampaian. Nabil dengar Nabil? Ya. Okey, faham ya? Nanti cikgu tanya. Baik, darjah ketersampaian bermaksud senang atau susah untuk pergi ke sesuatu tempat. Okey? Contoh, nak pergi ke Tanah Pamah. Senang ke susah? Senang. Senang. Okey? Sebab dia mudah sampai. So bila mudah sampai, darjah ketersampaiannya tinggi. Okey? Darjah ketersampaian tinggi. Tapi kalau susah nak pergi satu tempat itu, contohnya puncak gunung. Susah nak pergi kan? Maka darjah ketersampaiannya rendah. Okey? Jadi tanah tinggi, darjah ketersampaiannya rendah. Susah orang nak pergi. Maka kurang penduduk. Ya. Okey, itu maksud darjah ketersampaian. Contoh, Ulu Tembeling di Pahang, Banjaran Tahan, Banjaran Kapuas Hulu di Sarawak. So semua tempat-tempat tanah tinggi tu susah nak sampai. Baik, cikgu tanya. Cameron, Genting dengan Bukit Fraser senang aja. Kenapa dia sederhana padat? Siapa boleh jawab? Think. Cuba fikir. Kenapa? Cameron Highlands, tanah tinggi. Bukit Fraser, tanah tinggi. Genting Highlands, tanah tinggi. Okey? So maksudnya itu semua tempat-tempat tu memang ramai orang tu. Tapi kenapa bukan padat? Kenapa? Tahu tak? Sebab untuk macam pelancongan. Ya, sebab dia kawasan pelancongan. Jadi orang yang pergi tu bukan penduduk tetap tapi pelancong. So tidak dikira sebagai penduduk di situ. Yang duduk di situ ialah orang yang bekerja ataupun orang yang memang dilahirkan di situlah. Kemudian dia mengusahakan tanaman contohnya. Jadi dia bukan jarang, dia sederhana. Sebab ada orang datang bekerja dan bercucuk tanam. Contohnya Cameron Highlands, tanam teh. Jadi ada pekerja yang duduk di situ. Ya? Okey. Now, di pinggir laut dan saliran ada 3. Okey. Ada yang padat, ada yang sederhana padat, ada yang jarang. Jadi 2 tempat ni ada 3-3 tu. Contohnya kegiatan perikanan di Besut, Terengganu. Okey, cikgu patut tulis lagi tu tumpat apa semua. Tak apalah. So, tempat-tempat yang ada kegiatan perikanan, yang mana pelabuhan perikanan, so dia sederhana padat sebab tak ramai sangat orang. Nelayan yang ramai. Okey, itu tepi pinggir laut. Now, Kuala Terengganu juga di pinggir laut tapi dia ibu negeri. Maka dia padat penduduk. Juga di kawasan saliran, Tasik contohnya jarang sebab di Tasik Chini tak ramai orang. Yang ada hanyalah orang asli sahaja. Okey? Alright, itu ialah faktor fizikal. Satu faktor, ada 4 bentuk muka bumi. Okey, next. Ada soalan tanya ya, jangan senyap. Tanya je. It's okay. Yang kedua, faktor ekonomi. Cikgu dia sebut ekonomi tadi. Mendatangkan sumber keuangan. Okey. So, faktor ekonomi yang pertama, pertanian. Kedua, perlombongan. Ketiga, perikanan. Keempat, perindustrian. So, ada lagi ekonomi lain tapi cikgu hanya sebut yang 4 ni sebab ada dalam buku teks. Baik, pertanian menggalakkan orang datang untuk mengusahakan sawah padi. Contohnya dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan itu kawasan padat sebabnya ramai orang datang tanam padi. Dan Delta Rajang di Sarawak yang tanam lada hitam. Jadi kawasan tu padat. Okey? Baik. Disebabkan oleh perlombongan, contohnya Keterih dan Miri di Terengganu untuk petroleum dan gas asli. Jadi ramai orang datang untuk tinggal di situ dan bekerja di situ. Okey? So itu ialah sederhana padat. Perikanan, contohnya pelabuhan nelayan seperti di Semporna Sabah
Tumpat di Kelantan dan Kemaman di Terengganu. Awak kena ingat nama-nama tempat ni ya. So tempat ini sederhana, padat. Kemudian ini memang padat penduduk lah sebab kawasan perindustrian. Contohnya Bayan Lepas di Pulau Pinang, Shah Alam di Selangor dan Nilai di Negeri Sembilan. Semua tempat perindustrian adalah kawasan padat penduduk. Okay, right, next. Faktor sosial. Faktor sosial ni bermaksud kemasyarakatan. Okay, so apa faktor sosialnya? Ini ada infrastruktur. Jadi kalau tempat itu ada kemudahan-kemudahan asas yang mencukupi seperti elektrik, air, telekomunikasi, pengangkutan, jalan raya dan sebagainya, maka ramai orang datang dan duduk. Terus naik kepada sederhana ataupun padat penduduk. Tapi kawasan pedalaman yang kurang kemudahan sosial, contohnya kampung-kampung, internet pun tak ada bar, air pun pakai paip ataupun elektriknya kadang-kadang terputus ke ataupun terhad. Jadi dia kurang penduduk di kawasan itu. Okey, itu di bawah tajuk infrastruktur. Okey. Baik. Yang kedua, pendidikan. So tempat-tempat yang ada universiti ataupun pengajian tinggi, ramailah orang datang dan tinggal untuk jadi pencara, untuk jadi pelajar dan sebagainya. Okey, jadi kenapa kita bergelap ni? Kemudian Allah Akbar, lupa dah. Okey, so bandar-bandar ini ada universiti. Contohnya UPSI. Di mana UPSI? Siapa tahu? Universiti Perguruan Sultan Idris. Perak. Perak. Tahu tak nama Tanjung bandarnya? Malim. Tanjung Malim. Yes. Okey. UiTM. UiTM ni banyaklah. Semua tempat ada. Yang paling utama di Shah Alam. Kemudian ada cawangan-cawangan dia. Kemudian UTM. Okey, baik. Semua tempat ni bila pelajar datang, maka tempat itu daripada kurang orang menjadi ramai orang. Okey? Oh, okey. Hari redup. Sebab tu gelap. Okey, baik. So, pendidikan mempengaruhi. Bila ada bandar pendidikan, ramai orang datang. Okey, bandar apa dekat Taman Medan yang merupakan bandar pendidikan? Banyak kolej dan universiti di situ. Siapa tahu? Apa soalan cikgu tadi? Tadi saya bising. Okey. Apa bandar yang hampir dengan Taman Medan yang ada banyak institusi pendidikan? Dekat je dengan Taman Medan. Ada siapa-siapa tahu? Ada universiti di situ, ada college di situ, ada banyak tempat belajar di situ. Siapa tahu? Sebelah je. Tak tahu? PJ. Kalau dekat PJ, PJ tu semua sekali. Alah, yang ada kepala singa tu. Kepala singa pula. Sunway Pinang. Kat Bandar Sunway. Sunway. Bandar Ya, Sunway, Bandar Sunway. betul, Bandar Sunway. Kan ada College Segi, ada College Taylor, ada University Sunway. So itu ada banyak institusi pengajian tinggi. So awak tengok, ramai orang datang. Orang Arab ada, orang luar negara ada. Jadi kawasan tu ramai penduduk, padat penduduk Subang Jaya tu. Angin pula dah. Okey. Alright, faham ya? Okey, kita pergi kepada faktor yang seterusnya. Ini dasar kerajaan. Maksudnya, kerajaan yang membuat dasar itu dan menjadikan tempat tu ramai orang. Okey, bukan pasal tarikan orang nak pergi ke sana. Kalau kerajaan tak suruh pergi, orang tak akan pergi. Jadi bila kerajaan kata pergi, buat sesuatu, barulah jadi orang tu ramai penduduk. Okey, contoh. Putrajaya. Awak tahu tak Putrajaya tu dulu ialah kawasan paya, tak ada orang duduk pun. Ya, sangat-sangat jarang. Okey, kemudian di bawah Datuk Tun Sri Dr. Mahathir, dibinanya sebuah bandar
dinaikkan. Okey, Putrajaya. Semua pentadbiran di situ. So daripada kawasan yang jarang penduduk, kawasan paya saja, menjadi kepada sebuah bandaraya dan padat dengan penduduk. Macam mana boleh jadi padat? Sebab bila dia bina bangunan kerajaan, tentulah pekerja-pekerja datang tinggal di situ untuk bekerja di situ. Maka ramai orang, kawasan itu akan menjadi kawasan padat penduduk. Itu. Kalau katalah tak dibina Putrajaya, kawasan itu akan menjadi paya sampai bila-bila. Itu sebab kita panggil dasar kerajaan. Yang kedua, mewartakan hutan simpan dan taman negara. Warta ni maksudnya memberitahu. Warta berita. Memberitahu berita. So, warta maksudnya kerajaan yang umumkan. Okey, ini hutan simpan. Ini taman negara. Tak boleh sentuh. Tak boleh usik. Tak boleh tebang. Jadi Tak boleh korek. ya, betul. Tak boleh dikorek ataupun dilombong bahan-bahan yang dalam itu. Jadi bila dia jaga, okey, orang tak boleh masuk, maka kawasan itu menjadi jarang penduduk. Sebab tak ada orang. So itu adalah kawasan jarang penduduk. Penduduk jarang. Contohnya Taman Negara Pahang, Hutan Simpar Royal Belum. Kat mana ni Hutan Simpar Royal Belum ni? Perak. Perak, yes. Hutan belum tu kan. Jadi dia simpan supaya tak rosak alam sekitar. Okey. Yang ketiga, tanah rancangan. Maksudnya ada kawasan hutan yang boleh dibangunkan sebagai kawasan pertanian. Jadi kerajaan akan ambil tanah tu, kemudian dia akan ajak penduduk yang hendak mengusahakan tanah tersebut. Jadi kerajaan akan panggil mereka, suruh mereka usahakan, kemudian kerajaan akan bagi bantuan daripada segi baja, anak-anak benih dan sebagainya. Dan tempat ini biasanya diketuai oleh Felda. Dan Felda akan menanam pokok kelapa sawit. Sebab itu Malaysia kaya dengan minyak kelapa sawit, ekspor utama kita. Jadi bila kawasan hutan tak ada apa-apa, kerajaan ajak orang datang duduk, jadi dia menjadi kawasan sederhana padat. Dia tidaklah padat tapi sederhana padat, ada orang mengusahakan. Contohnya, segala-gala nama Felda lah, awak boleh jadikan dia kawasan sederhana padat bawah tanah rancangan. Seperti Felda Kampung Sertik, Felda Sahabat, Pahang ada banyak Felda. Okey, Jengka dan sebagainya. Alright.